Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengar dengan jelas ya, so cikgu. Dengar. Okay, good. Right. So, cikgu punya paparan ni nampak tak? Soalan. Nampak. Okay, ni kertas yang cikgu dah bagi sebelum ni yang kita dah bincang semalam kan. Kita dah bincang sedikit tentang soalan-soalan ni lah. Tapi penyelesaian kita kata nak bincang hari ni. Okay. Cikgu harap kamu dah jawab beberapa soalan lah daripada ni. Sempat jawab. Paling kurang 5 soalan. Daripada 16 soalan, yang paling kurang dah berjaya jawab berapa tadi? 5 soalan. Nombor 1 sampai nombor 5 ke. Ada siapa yang dah jawab? Amni dah jawab dah, Amni? Ya. Dah jawab dah? Tak semua. Tak semua. Dah jawab soalan nombor apa? 1, 2, 3. 3 jawab. Okey. Kita boleh bincang lah. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Malam dah beritahu dah jawapannya sikit-sikit kan. Okey. Yang lain? Ika. Berapa soalan dah berjaya jawab? Tak tahu. Dah buat ke belum? Okey, tengok soalan nombor 1. Ni soalan apa? Soalan set ya. Sebenarnya cikgu cakap, bila kita nak menyelesaikan soalan set ini, dia kata apa? Nak lorek. Lorek soalan set ni, kita kena buat apa? Kita labelkan setiap kawasan, setiap ruang. Okey. So, ni ada berapa bahagian? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kan? Jadi, kita tengok kat sini, soalan dia, operasi dia ialah B pelengkap. B pelengkap bermaksud selain daripada B. Selain daripada B. Okay, selain daripada B, apa dia? Kita senaraikan. Selain daripada B. B ada 2, 3, 4. So, selain daripada B ialah 1 dan 5. 1 dan 5. C pula. C, apa yang ada C? C ialah 4 dan 5. 4 dan 5. So, operasi dia ialah operasi apa? Persilangan. Persilangan maknanya ada dalam kedua-dua sekali. So, apa yang ada dalam kedua-dua? 5 sahaja. 5 kan? 5 ada, sini ada 5. Maka kawasan yang kita kena lorek adalah kawasan 5. So, kita pun ambil dah. Lorekkan kawasan 5 sahaja. Okey. Betul tak? Betul. Okey. So, kita jawab betul So, yang ni berapa markah? Dapat 1 markah. 1 markah. Okey, next. Soalan yang kedua, soalan B. Okey. Sama juga kita labelkan setiap ruang tu. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita jawab yang mana dulu? Yang dalam kurungan dulu So, B bersilang dengan C. B apa dalam B? 2, 3, 4. 2, 3, 4. C, 4, 5. Jadi, persilangan ada yang kedua-dua sekali. So, ada dalam kedua-dua sekalinya adalah 4. So, kita turunkan 4 ni. Turunkan 4. Kemudian ada A kat depan. A dia apa dia? A ialah 1, 2. 1 dan 2. Kemudian operasi dia adalah operasi kesatuan. Bila kesatuan semua sekali. Semua sekali bermaksud 1 dengan 2. 1, 2, 4 semua dilorekkan. 1, 2, 4 semua dilorekkan. Maka kita lorekkan kawasan 1, 2. Lorek sekatalah. Dan 4. Okey, yang lain-lain tu boleh padam. Okey. So, soalan ni dapat berapa markah ni? Yang ni dapat 2 markah. Jadi total dapat 3 markah. Boleh? Faham?
Jelas Siapa dapat Jelas. 3 markah angkat tangan? Dua je, 3, 4. 4 orang. 4 orang. Yang lain-lain? 5. Okeylah. Yang lain-lain tu insya-Allah dapat jugalah kan. Semuanya tak buat lagi. Bila buat mesti dapat. Betul tak? Okey. Soalan nombor 2. Soalan nombor 2 adalah soalan apa? Persamaan linear serentak. Okey, Amni dah buat tadi kan? Farah buat tak Farah? Soalan ni. Dah. Buat kan? Dah buat belum? Dah. Tak kuat, tak dengar? Dah. Dah, okey. Berapa nilai X dapat? X sama dengan berapa? Farah dapat X apa? 0.5. 0.5 0.5 ataupun 1/2 Okay. 1/2 Y -5. -5. Okey. Jom kita semak betul tak betul. Ini kita boleh tahu dah jawapan dia menggunakan kalkulator. Tak? Kita akan dapat dah X sama dengan 0.5 ataupun 1/2, Y sama dengan -5. Macam mana guna kalkulator? Guna kalkulator tu kita tekan mod lah kan. Mod. Kalkulator kamu lah. Lepas tu tekan ambil equation. Pilih unknown 2. Gantikan A1, B1, C1 tu. Dah ajar banyak kali lah. Okay, next kita cuba jawab menggunakan kaedah apa? Dia kata metrik tidak dibenarkan. Kaedah metrik tidak dibenarkan. So kita nak guna kaedah apa? Ada dua Sama ada kaedah penghapusan ataupun kaedah penggantian. Okey, kita buat dua-dua. Kita buat kaedah penggantian dulu. Okey, ini persamaan yang pertama. Ini persamaan yang kedua. Jadi kita kena ambil salah satu daripada dua persamaan ini untuk jadikan persamaan ketiga. Jadi cikgu pilih persamaan yang kedua ni sebab kat sini Y ni tunggal kan. Jadi kita jadikan Y dalam sebutan X. 4X ni kita pindah ke sebelah kiri. Jadi Y sama dengan -3 tolak 4X. So ini persamaan yang ketiga. Oleh kerana kita guna dah persamaan yang kedua, persamaan yang kedua ni kita boleh hapuskan lah. Kita boleh potong. Dan kita gantikan persamaan ketiga ke dalam persamaan yang pertama. Ganti kat mana? Ganti di tempat Y. So jadi 2X tolak 3. Y berapa? Y kat sini. -3 tolak 4. 4X sama dengan 16. Yang ni tekan kalkulator boleh. Tekan shift soft tu kan. 2 alpha X tolak 3 dalam kurungan -3 tolak 4 alpha X tutup kurungan alpha sama dengan 16 shift soft. Kalau guna kalkulator kamu. Ataupun kita boleh juga guna kaedah manual kat sini. 2X tolak -3 darab -3 kita dapat +9. -3 darab -4 kita dapat tambah 12X sama dengan 16. Okey, yang X kekal di sebelah kiri. So 2X tambah 12X jadi 14X. 9 ni pindah sebelah kanan jadi 16 tolak dengan 9. 16 tolak 9 berapa? 7 kan? Jadi kat sini tinggal 14X sama dengan 7. Maka X sama dengan 7 bahagi 14. So, kita kecilkan jadi 1/2. So dapat betul 1/2. Okey, betul suara buat tadi dapat 1/2. Okey, next seterusnya daripada X sama dengan 1/2 kita ganti ke dalam persamaan yang ketiga ni. Ganti dalam persamaan yang ketiga. Jadi sebab apa nak cari nilai Y lah. Y sama dengan -3 tolak 4 dalam kurungan 1/2. Okey, 4 darab dengan 1/2 dapat 2. So dapat -3 tolak 2. Jadi Y kita dapat sama dengan -5. So selesai. Selesai jawapan kita. Dua-dua dapat
Jadi berapa markah dapat ni? 5 markah. Dapat markah kat mana? Yang pertama persamaan yang ketiga kita wujudkan. Kemudian kita gantikan Y ni ke dalam persamaan yang pertama. Kemudian dapat X 1/2 dan Y -5. Dapat 4 markah. Okey, ini kaedah apa? Penggantian. Okey, ini kaedah penggantian. Kaedah yang kedua kita guna kaedah penghapusan. Bila belajar ni? Form 1 dah belajar kan? Okey. Penghapusan ni macam mana? Kita kena samakan perkali. Okay, yang ni 2X, ini 4X. Betul tak? Ini soalan pertama. Soalan kedua. Okey. So, kita kena samakan perkali. Yang mana nak samakan? 2X ni menjadikan 4X, maka persamaan pertama kita darab dengan 2. Bila darab dengan 2, 2 kali 2 kita dapat 4X. Tolak 3 kali 2 kita dapat 6Y. Sama dengan 16 darab 2 kita dapat 32. So ni persamaan yang baru, ya persamaan yang ketiga. Sekarang kita nak hapuskan. So nak hapuskan macam mana? Ini kita dah boleh potong. Okay, 4X kita boleh tolak lah. Sebab dia bahasa yang kita buat bengkel lagi tu sama jantina. Sama jantina tolak. Kalau tak sama, satu positif, satu negatif, kita tambah. Okay, oleh kerana dia sama dua-dua positif, maka kita tolak. Jadi 4X tolak 4X. Habis lah. 4X tolak 4X. Selesai. Kemudian Y tolak dengan negatif 6Y. Kat sini atas Y tolak dengan negatif 6Y. Kan? Kemudian sama dengan negatif 3 tolak dengan 32. Negatif 3 tolak dengan 32. Okey. So 4X tolak 4X habis. Hapus. Y tolak 6Y. Tolak-tolak jadi tambah. Jadi Y tambah 6Y jadi 7Y. Negatif 3 tolak 32 kita dapat negatif 35. Maka Y sama dengan negatif 35 bahagi dengan 7. Kita dapat negatif 5. Sama tak? Y sama negatif 5. Sama. Sama. Okey. Sekarang dah dapat Y sama negatif 5. Gantikan ke dalam mana-mana persamaan. Soalan 1 boleh, soalan kedua boleh, soalan 3 pun boleh. Untuk cari nilai X pula. Okey, kita gantikan ke dalam persamaan yang pertama. 2X tolak 3. Y dapat negatif 5 kan? Sama dengan 16. Jadi, sini 2X. Negatif 3 darab negatif 5 kita dapat tambah berapa? 15. Okay. So 15 pindah sana jadi tolak, maka 2X sama dengan 16 tolak 15 kita dapat 1. Jadi X sama dengan 1/2. Sama kan? Semua sama. Jadi 4 markah terdapat daripada satu soalan ini. Okey. Faham? Faham ke? Siapa dapat selain daripada tak Farah? Amni dapat betul? Sama? Sama. Salah? Sama. Sama okey, good. Lain-lain siapa lagi dapat betul angkat tangan? Okey, kau betul, good. Ngisap bagus. Lagi. Alia? Ayu? Asma? Ain? Okey. Kita teruskan dengan soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3 ni senang Okey. Pada graf di ruang jawapan, lorek rantai yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan. Okey, dia kata 3 ketaksamaan kat sini. So ni 1. Ini 2.
2 dan ni 3. Okey. Tengok garis ada 1, 2, yang ketiga tak ada. Yang ketiga tak ada, kita kena buat. Yang ketiga tu macam mana garis dia? Dia kata Y lebih kecil atau sama dengan 4, maka di atas graf dia jadi Y sama dengan 4 lah. Tengok macam ni Tengok yang lain ni lebih besar lebih besar kan? Dekat graf dia sama dengan juga. Yang ni lebih besar atau sama, dekat graf dia sama dengan. Yang ni pun sama juga. Bila Y lebih kecil sama dengan 4, dekat graf dia sama dengan juga. Cuma garis dia macam mana? Garis padu ke garis putus-putus? Garis padu. Pasal apa? Tengok ni lah. Sebab dia lebih kecil atau sama. Sama macam persamaan yang kedua ni. Garis untuk persamaan yang kedua. So apa perlu kita buat? Kita cari Y sama dengan 4 kat mana? Ni Y. So 4 kat mana? Kat sini. So garis dia macam mana? Garis dia melintang. Kita pun ambil pembaris. Macam nak pusing. Melintang sudut kosong lah. Sudut kosong ni sudut melintang. Di atas garis Y sama dengan 4. Jadi kita pun ambil pensel dan pembaris, gariskan. Itu dia. Garis dia. Kemudian labelkan dia dengan Y sama dengan 4. Labelkan Y sama dengan 4. Boleh? Dah buat garisan dengan betul, dapat 1 markah. Dapat 1 markah. Kemudian kita cari apa? Lorek rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan. Yang pertama, dia kata lebih besar. Lebih besar, maknanya di sebelah atas lah. Betul tak? Lebih besar sebelah atas. Sebelah atas. Ya, ini pun sama. Sebelah atas. Sebelah atas. Ini sebelah atas, ini pun sebelah atas. Kemudian yang ni lebih kecil atau sama dengan 4. Jadi dia sebelah bawah. So mana garis yang memuaskan kawasan yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan? Yang ni lah. Kawasan yang cikgu nak lorek ni. So ambil, ya Allah, padam habis dengan tu tadi. Ambil semula. Ada balik. Ambil lorekkan rantau yang memuaskan ke tiga-tiga ketaksamaan. So, kita lorek dengan betul, tambah lagi berapa markah? Tambah lagi 2 markah. Jadi total 1 tambah 2, 3 markah. Mudah tak matematik? Mudah kan? Mudah je sebenarnya. Tak ada susah mana. Soalan nombor 4. Nombor 4 ni, yang ni kena rujuk buku teks. Sebab tak ada rumus kat sini. Apa rumus dia? Dah rujuk tu. Cikgu ada buku teks ni. Bab yang ketiga bab yang ke berapa? 3. Bab kedua. Form 4 bab apa? Ni peringatan 3, ya Allah. Ni form 3 cikgu. Macam form 3, ya Allah. Cikgu Bab simpanan. Ni form 4. Cikgu pun lupa dah. Apa rumus dia? I Darab R, darab T.
Tak ada rumus kat sini. Ni rumus kat sini yang form 4 saja. Yang form 3 tak ada. Apa dia? Semula? Sebutkan. P darab R darab T. P darab R darab T. Hmm. Itu faedah mudah kot. PRT tu. Ni faedah compound. MV kurungan 1 Bila tambah P 1 tambah apa? R per N. R per N. Okey, jap, kita cari jap. Rumus faedah compound. Okey. Kita online boleh. Masalahnya. Tak banyak keluar orang putih pula dah. PV 1 tambah 1 tambah apa tu? Tak boleh. Ni macam pada compound payah tak jumpa ni. Banyak Indonesia. Formula tingkatan 3. Oh, YouTube pula dah. Tak apa, ambil masa. Tak masalah. Cuba habis satu masa, ada satu masa lagi. Susah. Buku teks ada dalam ni. Ya Allah. Bagi salahnya. Kan? Okey, cikgu buka buku teks yang 3 je Okey. So, rumus dia ialah MV sama dengan P1 tambah R per N kurungan NT Betul? Betul. Okey. Cuba balik. MV sama dengan Kurungan 1 sama dengan P kurungan 1 tambah R per N tutup kurungan NT Betul? Okey. Betul. Selesai rumus kita Okay, sekarang ni kita gantikan. P apa? P ada 15,000. P kat atas tu, P sama dengan 15,000. Okey. Kadar R ialah 4/5%. Kemudian tempoh masa dia ialah 5 tahun. Dan N bilangan dia ialah, dia kata apa? 6 bulan sekali. Bila 6 bulan sekali maknanya 2 kali setahun lah. 2 lah. So, ganti je lah dalam ni. So P 15,000 dalam kurungan 1
tambah R berapa? 4/5/100 bahagi dengan 2 tutup kurungan 2 kali dengan 5 kan. So kita gantikan nak bersin dah. Kita gantikan nilai-nilai ni ke dalam rumus dapat markah. Dapat markah. Kemudian tekan kalkulator lah. Cuba tekan kalkulator. Berapa dapat? 500 kurungan 1 tambah 4/5 bagi 1 ialah 0.0 bagi dengan 2. Ada yang masuk? Najah. Okay. Kuasa 10. Okay. Dapat RM18,738 0.5 Betul? RM18,738 0.5. So duit ni kita bundar kepada 2 titik perpuluhan lah. 2 titik perpuluhan So 14 di belakang kita tak kira lah. Okey. So itu adalah jumlah simpanan Puan Anisah sehingga kini lah. Maknanya 5 tahun kemudian beliau tidak pernah membuat sebarang penambahan sebenar atau pengeluaran. Dengan modal RM15,000 tu 5 tahun akan datang duit dia menjadi RM18,738.5. Okey. Faham Jelas? Jelas. So, tekan je kalkulator. Ikut rumus yang diberi, tekan kalkulator dapat. Okey, sekarang ni soalan B. Jumlah faedah kompaun yang diperoleh maknanya tolak lah. Yang atas ni 2 markah. Kita gantikan ni 1 markah. Depan ni 1 markah. Kemudian faedah kompaun yang diperoleh ialah yang ni tolak dengan modal dia. RM18,738.5 tolak dengan RM15,000. Okey, ni satu markah ni pengiraan. Kemudian jawapan akhir dia ialah RM3,738.5 lah kan. So ini adalah dividen lah, keuntungan yang dapat faedah kompaun yang dia perolehi dalam tempoh 5 tahun itu. Ini lagi 1 markah. Jumlah markah 4. Okey, jelas? Okey, dah 4 soalan dah. Okey, sekarang kita naik soalan yang kelima. Soalan kelima. Kita dah ajar juga dah semalam. Menyatakan sama ada yang berikut adalah pernyataan atau bukan pernyataan. Bukan kan? Kita dah bincang semalam kan? Bukan kan? Bukan ke ya? Pernyataan ke bukan Pernyataan ke bukan? Pernyataan. Pernyataan. Aja. Pancing. Pernyataan Sebab kita boleh tentukan dia benar ataupun palsu kan. Yang ni dia palsu lah. -5 tambah 3 kita dapat -2. -2 lebih kecil ke lebih besar daripada -4? Lebih besar. Jadi dia sebenar pernyataan ini jadi palsu. Bila kata palsu, dia pernyataan. Okey. B. Dia nak apa? Tulis songsangan. Saya cakap songsangan ni mudah saja untuk soalan ini. Songsangan ni dia menafikan. Jadi terbalik. Jadi apa? Jadi negatif lah. Ayat tu jadi negatif. Okey. So jika H lebih kecil daripada 4, kita tukar jadi jika H lebih besar daripada 4, saya tulis balik Tulis cuma tukar dekat ini sahaja. Jadi jika H lebih besar daripada 4. Balik asalnya lebih kecil. Terbalik. Jadi lebih besar. Maka 5H tolak 4 lebih besar daripada 16. Okey. So benar ke palsu? Kalau H lebih besar daripada 4, H 5 lah kan. 5 dan ke atas. So kalau kita ganti H ni dengan 5, 5 kali 5, 25. 25 tolak 4, 21. 21 lebih besar ke daripada 16? Yes, 21 daripada 16. Maka pernyataan ini
Implikasi ini Benar. jadi benar. Okey. Sangat benar. Bila kontrapositif baru jadi dia mungkin terbalik. Okey, 5, C ni mudah saya ingat. Saya cakap dah semalam, kita ambil yang ni rumus dia bagi dalam bentuk umum. So kita gantikan dengan nilai yang diberi ni. So ni J jari, yang ni adalah tinggi, T. Jadi kita masuklah pi dalam kurungan J kuasa 2 kali dengan 10 T. Pi J kuasa 2 T sama dengan kalkulator 7 kuasa 2 49. 49 kali 10 jadi 490 pi. Berikan dalam sebutan pi. Okey, dah selesai. So ini macam mana markah dia? Penyataan satu markah. Yang ni implikasi ni yang kita buat song-sangan ni satu markah. Nilai kebenaran dia kita tulis. Kita dapat satu markah. And then ni kita masukkan nilai ke dalam rumus satu markah. Dan jawapan dia ialah satu markah. Jadi 5 markah. Mudah matematik. Mudah kan? Tulis dan dapat markah. Tulis dan dapat markah. Mudah sangat-sangat. Okey. Soalan nombor 6. Boleh lagi Kedua. Lagi 20 minit. Okey. Mana sempat insyaAllah. Kita tengok soalan nombor 6. Ni yang kita belajar masa tingkatan 4 juga ni. Okey. Graf gerakan Okey. Nyatakan laju seragam. So laju yang mana laju? Tengok ni laju. Laju. Bila seragam dia bentuk dia macam ni melintang. So inilah kawasan ni yang melintang. Inilah laju seragam. Okay, so berapa jawapan dia? 18. 18. Tulis 18. Dapat satu markah. Mudah tak? Mudah. Tak ada kira-kira. Tengok dan tulis. Mudah. Okey, yang kedua. Kadar ada masalah soalan nombor 1? Tak ada soalan A. Okey Semua faham laju seragam. Tengok kepada laju. Kalau dekat tempoh masa, tengok dekat bawah. Kalau kata laju, tengok dekat paksi Y. Okey, kadar perubahan laju dalam T saat yang pertama ialah 0.5 meter per saat kuasa 2. Hitung nilai T. So, yang ni. Kecerunan yang tu. Kecerunan garis yang naik ni. Okey, kecurunan garis ni. So apa koordinat kat sini? Kat sini ialah T18. Kat sini asalan lah 00 lah. So kadar perubahan laju ialah pecutan. Kan? Pecutan sama dengan kecerunan graf. So kita ambil kecerunan. Guna rumus kecerunan. Ataupun dalam sains kamu belajar laju akhir tolak laju awal bahagi masa. So kita boleh guna rumus ni yang belajar dalam sains. Sebenarnya ni matematik kita guna kecerunan. Okey. So laju akhir dia berapa? Ni laju 18. Laju awalnya mula-mula tak bergerak kosong. Bahagi dengan masa. Masa berapa? T tolak kosong. T lah. T. Sama dengan berapa? Dia dah bagi kat sini 0.5. Jadi sekarang kita nak cari nilai T. Tekan kalkulator lah. Ni 18. Sama dengan T naik atas. Jadi 0.5 T. Maka T sama dengan 18 bahagi dengan 0.5. Dapat berapa? 36. Jadi T ni sama dengan 36 saat. Okay. Ni sini 2 markah ni. Satu yang A 1 markah, B ni 2 markah. Mana dapat 2 markah? Yang ni dapat 2 markah, 1 markah. T sama 36 dapat 1 markah. Okey. Soalan C tu 3 markah. Boleh? Faham soalan nombor yang soalan B? Faham. Faham Okey, tengok soalan C pula. Okey, tengok soalan C. So T ni kita terus tulis, gantikan dengan 36 Okey, sekarang ni dekat hujung ni dia ada satu lagi garis putus-putus sepatutnya kan. Sebab tempoh masa untuk laju seragam tu berapa masa, berapa lama dah kan.
So sini kita tak tahu. Sini kita tak tahu. Okey, sekarang ni kita baca dulu soalan dia. Jumlah jarak yang dilalui dalam 80 saat itu ialah 855. Daripada mula bergerak sehinggalah saat ke 80, dia bergerak sejauh 855 meter. Bila jarak kita dapat daripada mana? Daripada luas di bawah graf. Luas di bawah graf. So tengok kat sini, ni graf kita. Luas di bawah ni lah. Bawah ni. So kita ada dua bentuk. Ataupun kita pecah pada tiga ni, jadi tiga bentuk kan. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Tapi yang ni B dengan C kita gabung lah. Kita gabungkan dia jadi satu bahagian je. Satu bentuk. Itu yang ni bentuk segitiga. Yang B ni bentuk apa ni? Trapezium. Bentuk trapezium. Okey, so kita kira yang ni dulu. Ini 0,36, maknanya panjang ni 36. Tinggi ni berapa? 18. Ni panjang daripada 36 ke 80 ni berapa? 40 tolak 36 lah. 44, betul? So, yang ni kita tak tahu, kita bubuh. Kita labelkan dengan A. Kita labelkan dengan A. Sebab, masa dalam trapezium tu kita guna rumus 1/2 darab dengan hasil tambah A tambah B darab dengan C. Okey. So, kita guna rumus yang pertama, segitiga. Segitiga, rumus segitiga adalah 1/2 kali ni 36 tapak kali tinggi dia 18. Tambah dengan trapezium 1/2 A yang ni atas ni, yang kita tak tahu ni. A tambah 44. Ni garis yang selari dengan A. Biasa kat dalam apa ni rumus kita A tambah B kali C kan. Rumus trapezium kan. Jadi A tambah 44 kali dengan C dia berapa? 18 juga. Sama dengan jumlah dia bagi kat sini ialah 855. Jadi kat sini kita boleh guna kalkulator straight ni. Kat sini je 2 markah dapat ni. Kat sini saja dah 2 markah dapat. Akhir sekali kita akan dapat A tu ataupun tempoh masa laju seragam tu kan. A ni sama dengan berapa je. Ini tekan kalkulator je. Kita akan dapat kalkulator. Macam mana tekan kalkulator? 1/2 kali 36 kali 18 tambah 1 buat kurungan buat kurungan. Buat kurungan. Kalau dengan kalkulator buat kurungan dulu. 1/2 kali 36 kali 18 kurungan tambah kurungan lagi 1/2 kurungan satu lagi alfa X tambah 44 tutup kurungan buat kurungan lagi sekali 18 tutup kurungan lagi alfa sama dengan 855. Kemudian tekan kalkulator shift solve. Maka dapatlah A sama dengan berapa? Siapa dapat? Berapa dia? Berapa Farah? Berapa Tika? 22. 22 ke 15? 15. 15. Betul Ika dapat 15 kan? Okey, so 15. So jawapan ni macam sini ni sebenarnya dah 15. So kat sini ni kalau kita tahu garis bawah ni 30 tambah 15 lah. Kat sini 41 lah. 51 lah kat sini kan. So dia kata apa? Hitung tempoh masa dan saat yang diambil oleh objek itu bergerak dengan laju seragam. So jawapannya ialah 15 saat. So ini satu markah lagi. Okay. Itu kalau guna kalkulator. Kalau tak guna kalkulator, tak boleh, memang kena guna kalkulator lah. Nak buat manual kan. Ini potong 18. So 18 kali 18. Apa 18 kali 18? 324. Okey, tambah. Yang ni pula kita dapat potong siap-siap. Potong 9. 9 kali A. 9A tambah 44 kali 9. 396. Sama dengan 855. Ini kalau nak buat manual. So 324 campur 396. 720 kan.
Jadi kat sini tinggalkan dia 9A sama dengan 855 tolak 720. Berapa 855 tolak 720? 135 So 9A sama dengan 135. Maka A dapat 135 bahagi dengan 9. Dapat 15. So panjang-panjang jalan kira ni, ini je dapat markah. Dekat bawah ni. So dapat 1 markah. Jadi mudahnya kita tekan kalkulator. Sekarang ni guna kalkulator kamu tu. Kan? Boleh tutup kurungan, kod kurungan, straight je saja kan. A ni boleh gantikan dengan alpha X. Lepas tu shift soft. Dapat 15. Jimat masa, jimat tenaga. Jimat dapat pen. Jimat ruang. Untuk jawab soalan ni. Tak adalah satu persatu kita kena tulis macam yang kat bawah tu jangka langkah kerja. Kalau buat tak ada masalah. Tapi masa lah. Ambil masa yang lama. Untuk kita buat. Okey. Boleh? Jelas? Boleh ke tak? Boleh. Okay. Nak lagi ke ataupun dah boleh stop? Sama sikit lagi Kita buat sampai nombor 8 Ada 10 minit lagi. Boleh ke? Okay, kita bincang sampai nombor 8 Nombor 8 tu kita dah bincang dah semalam. Betul tak? Okey. Tengok nombor 7. Nombor 7 siapa dah buat? Angkat tangan. Tak ada siapa buat lagi? Ada 10 orang. Mana 4 orang tak ada ni? Tadi saya nampak macam ada apa Sakinah ada tadi. Muncul lah. Kenapa Sakinah? Lain tak okey Opah call tadi. Opah call. Oh, ada orang call. Tanya makan belum? Okey. Siapa yang tak ada lagi ni? Syakira. Syakira. Semalam dia kata dia lambat. Masuk, kita dah habis pula. Syakira dengan siapa? Tak apa, sekejap lagi. Okey, nombor 7. Nombor 7, ini senang saja. Banyak kali dah kita buat sebenarnya. Ini adalah persamaan kuadratik. Bab yang pertama, tingkatan 4 kan? Okey, baca dia kata. Lebar kolam renang itu ialah X. Ni lebar X. Panjang pula 4 meter lebih daripada lebarnya. Jadi kalau lebar X, panjang jadi tambah 4. Jadi lebar je X tambah 4. Okey. Lepas tu dia kata keluasannya adalah 285. So, kita tulis je lah. X lebar kali dengan panjang X tambah 4 sama dengan berapa? 285. Okey. Lepas tu kembangkan. X kali X. X kuasa 2. X kali 4. 4X. 285 pindah sini dia akan jadi tolak 285. Sama dengan 0. Dapat 1 markah. Lepas tu, sampai sini kena buat apa? Faktorkan. Faktorkan. Okey. X. Ini tekan kalkulator boleh Tekan kalkulator. Macam mana tekan kalkulator? Tekan mod EQN degree 2. Tengok sini degree 2 kan. Degree 2. Bila kita dapat degree 2, kita gantikan A1, B4, C negatif 285. Maka kita dapat sama dengan X sama dengan 15. Satu lagi X sama dengan X yang kedua kita dapat negatif 19. Betul tak? Betul? Betul ke? Tak ada jawapan. Tak ada orang jawab. Betul kan? Betul, coach. Cuba cikgu buat. Okey. Alright, X sama dengan 15 dengan X sama dengan negatif 19. Ini jawapan dia. Kita masuk ke dalam kurungan ini.
Ambil daripada sini. X sama dengan 15 ni bila masuk sana dia jadi tolak 15. Dan sini negatif 19 ni bila masuk ke atas dia akan jadi tambah 19. Okey. So pemfaktoran dapat 1 markah. Kemudian mana jawapan yang betul? Panjang ni boleh negatif tak kalau panjang? Tak boleh. So yang ni kita abaikan. 15 betul. 15 betul. So ni dapat 1 markah. 1 markah lagi kat mana? 1 markah lagi dia tanya panjang. Bila panjang X tambah 4. Jadi panjangnya ialah X 15 tambah 4. Jadi 19 meter. Tak tulis meter pun tak apa. Tulis 19 pun tak apa. Cukup memadai. Jadi jawapannya ialah 19. Panjang dia 19. Mudah. Soalan mudah lah. Tak tahu nak periksa macam ni ke tak kan. Soalan periksa berbelit-belit lagi. Tak tahulah. Okey. Jelas. Soalan nombor 7. Okey ya. Semua okey? Okey, yang terakhir untuk hari ini. Kita ada lagi 5 minit. Soalan nombor 8. Ni mudah je. Bab 4 je. Bab 3 kata 4 je ni. Bab apa? Sukatan serakan data tak terkumpul. Soalan dia apa? Hitung median dan julat antara kuartil. Median yang berada di tengah-tengah. 1/2 kali dengan N. N dia berapa? N 40. N 40. Jadi 1/2 kali dengan 40 lah. Yang kedua, julat antara kuartil bagi data itu. Julat antara kuartil ialah kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Macam mana cari kuartil ketiga? Kuartil ketiga lah 3/4 kali dengan N. Kuartil pertama 1/4 kali dengan N. Okey. Macam itulah. Jadi kita dah kena darat lah dengan 20 ni. N dia ialah 40. Okey. Sebelum itu, sebab dia melibatkan kedudukan, kita nak kena susun dia. Kita tambah 1 lagi. Jadual kat sini kedudukan. Kedudukan skor wang saku tu. Okey. So, berapa orang wang saku dia RM1? 3 orang. So, kita tulislah nombor 1 hingga 3. Orang pertama hingga orang yang ketiga. Dia bawa duit RM1. Lepas tu, yang RM2 ada 6 orang. So, orang yang keempat sehingga yang keberapa? 9. 3 tambah 6, 9 kan? So, yang keempat hingga yang 9. Kemudian, sini dah 9 kan? Ini 3, sini 9. 9 tambah 8, 17 So, 17. Berapa orang? Berapa ringgit? 3. So, daripada mana? Daripada 10 hingga 17. 17. Sini 17 tambah dengan 12. 32 kan? Betul ke? 17 tambah 12 ialah 29. 29. Okay. So, starting dengan 18 sehingga 29. Okay. Kemudian 29 ni tambah dengan 29 jadi 38. Jadi selepas 29 ialah 30 hingga 38. Dan yang terakhir ni sehingga 39 hingga 40. Ini kedudukan dia. Kedudukan orang. Bila disusun. Bila disusun. Yang RM1 ada 3 orang. Kemudian RM2 6 orang. RM2, 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 RM2. Kemudian RM3 8 orang. 3 kan. Kita susun. Sampailah habis. Hujung sekali ialah orang yang bawa RM6. Dia bilangan dia ke 40. Itu susunan ikut tertib. Okey. Sekarang ni kita nak cari median. Median adalah 1/2 daripada 40. 1/2 kali dengan 40 ialah 20. So 20 berada dekat mana? 20 berada di mana? Berada di sini. 18 hingga 29. 20 berada pada kedudukan 18 hingga 29. So berapa wang saku dia? RM4. Jadi median sama dengan RM4. Itu jawapan
1 markah. Okey. Kemudian kuartil ketiga. 3/4 kali dengan 40 sama dengan apa? 30. So tengok kedudukan ke-30 kat mana? Kat sini kan? 30 hingga 38. Berapa wang saku dia? 5. Jadi K3 sama dengan RM5. Tak tulis RM pun tak apa. Okay. Kita tulislah RM5. Manakala kuartil pertama ialah 1/4 daripada 40 ialah 10. So kedudukan 10 kat mana? Ni 4 hingga 9. So 10 berada di sini. 10 hingga 17. So berapa ringgit? RM3. Jadi K yang pertama ialah RM3. Jadi julat antara kuartil ketiga tolak kuartil pertama, RM5 tolak 3 dapat apa? RM2. Begitu je. RM2 ringgit. RM2. So ini julat antara kuartil. So ini 1 markah. Ini 1 markah. 1 markah, 1 markah. Jadi 4 markah. Dah 8 soalan ni. Dah lebih daripada 30 markah dah kita dapat. Lebih daripada 30 markah. Lagi 2 soalan tu mencukupkan 40 markah. Boleh? Boleh jawab soalan macam ni? Kalau soalan macam ni mudah kan? Tak tahulah. Soalan PSO sebenar nanti lagi susah kan? Okey. Tepat 2.20. Alhamdulillah kita berjaya selesai menjawab 8 soalan. Kita bukan menjawab, kita berbincang. Harap baki lagi 8 soalan. Daripada bahagian A ada 2 soalan, nombor 9, nombor 10. Kemudian bahagian B ada 5 soalan dan bahagian C 1 soalan. Kamu boleh jawablah sebelum kita berbincang. Sambung perbincangan pada hari apa? Hari Khamis. Hari Khamis. InsyaAllah. Okey. Ada soalan nak tanya sebelum kita stop? Tak ada. Ada? Tak ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada, kita stop lah. Berhenti di sini lah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, cikgu. Waalaikumsalam. Jumpa lagi.